kita galakkan kepada klien itu untuk dia explore, untuk dikeluarkan. Kalau katakanlah dia perlu untuk bersama dengan anak ni, tak apa, dia keluar dengan anak dia untuk jalan ke, untuk apa ni, cuti dan sebagainya untuk mengurangkan. Okay. Baik, jadi ini sebenarnya apa yang nak dibuat ni sebenarnya ikut klien. Jangan klien nanti tak pandai menulis. kita cadangkan untuk membuat apa ni catatan jurnal. Klien tak tahu nak membuat apa ni lukisan, kita cadangkan buat lukisan. Jadi dia tak enjoy dengan itu, dia tak boleh express. Jadi ikut klien kita. Apa yang diminat. Kalau diminat pada mesin jahit, mesin jahit. Kreatif kan untuk membuat tekatan dan sebagainya. Jadi dia mampu untuk mengeluarkan tu untuk. Baik. Kemudian pertahankan hobi dan minat. Kan? Jadi maintain hobi. Sebab bila individu grief ini dia berada dalam grief, dia akan lupa, hilang tentang hobi dan minat dia. So kena sustain. Minta dia sebelum ni dia minat apa, dia hobi apa, kita terus sustain. Minta dia sustain, bincang dengan dia. Itu sebagai mekanisme coping skill. Sebagai coping skill untuk klien kita keluar daripada belenggu kehibaan. Dan seterusnya bincangkan tentang penjagaan kesihatan fizikal. Penting, kesihatan fizikal ni penting juga untuk support kesihatan mental. Kesihatan mental juga penting untuk support kesihatan fizikal. Kedua-duanya kena serentak. Ada exercise, kan? Ada ruang untuk dia exercise. Menjaga kesihatan. Kalau ada dah ada kencing manis, kena jaga kesihatan itu dengan penjagaan ubat dan sebagainya. Jadi dibawa bencang sekali untuk dia sustain kesihatan fizikal ini, kan? Dan seterusnya ini yang paling penting. Kadang-kadang dia akan menjadi retrauma balik bila ada mencetus kehibaan semula. Kan? Jadi sebenarnya tak mustahil dia akan terbelenggu dengan grief semula apabila ada trigger, ada pencetus. Contohnya tarikh-tarikh keramat, contohnya hari raya, contohnya tempat-tempat tertentu yang sering dilawati bersama, contohnya berjumpa ataupun berjumpa dengan keluarga, kenduri kendara dan sebagainya. Ini semuanya adalah pencetus kehibaan semula. So ini perlu dibincangkan juga. So kalau macam seperti mana yang saya kongsikan tadi, bila bunyi di hospital tu kan, dia mencetuskan semula kesedihan. Walaupun sudah berpuluh tahun pada saya sebagai contoh, tetapi dia hilang begitu saja. Dan kita get ready bila kita pergi klinik, pergi hospital, pergi ICU, kita akan so mental kita ajak klien untuk bersedia ke arah ini. Ini perlu kita bincangkan juga sebab kadang-kadang disebabkan oleh pencetus kehibaan ini, dia akan timbul balik, dia akan develop balik kehibaan itu untuk pada masa itu, ya. Jadi itu, kemudian lepas tu dan seterusnya, bila kita dah bincangkan itu, di akhirnya jangan lupa kita membuat assessment terhadap sepanjang the whole proses bekerja itu pada klien kita, nilai kita evaluate bersama adakah dia rasa sukses dengan melakukan tugas-tugas itu, working stage, kan? Jadi kalau ada perlu ubah strategi, kita ubah strategi, kan? Jadi okey, jadi bila everything okey, bermakna bersedia untuk peringkat pengamatan sesi. Dan peringkat penamatan sesi ini sebenarnya sekadar untuk kita realize lah kepada klien kita yang hidup akan mati,
bermulanya hubungan, adanya hello dan berakhir dengan goodbye. Dia tidak ada dalam satu hubungan itu tidak selama-lamanya hello tanpa goodbye. Dia mesti ada hello and bermula dengan hello, berakhir dengan goodbye. Okay. Jadi juga sebagai reflect, ya, mengakhiri satu pengalaman pembelajaran yang baik sama ada untuk pribadi ataupun mereka profesional. Pembelajaran ini bukan kepada klien itu, tetapi kepada kita. Kita belajar sebenarnya setelah kita mengendalikan sesi. Kita belajar mana yang kita mana yang baik, mana yang tak baik, kita cuba atasi. Dalam kaunseling, penambatan memantapkan perubahan sedia ada yang telah dicapai dan menunjukkan kemahiran penyelesaian masalah telah diperoleh secara profesional. Kan? Jadi dia juga penambatan juga sebagai peringkat bahawa klien adalah matang. Matang dari segi apa? Pikiran, perasaan dan tindakan. Terutamanya apabila dia berhadapan dengan isu loss and grieving. Okey, Cik Saidin, saya rasa itu saja perkongsian saya pada pagi ini. 1 jam 40 minit saya bercakap tanpa berhenti ni kan. Jadi saya nak berhentikan dulu untuk memberikan laluan kepada rakan-rakan kan. Okey, sekian saja Cik Saidin. Okey, terima kasih Prof. Okey, ada berbaki 15 minit ni, mungkin tuan-puan boleh utarakan cadangan ataupun persoalan di chat board dulu. Nanti Prof akan cuba jawab nanti. Okey, dipersilakan. Ada tu chat box tu dah ada tu. Mungkin Cik Saidin boleh. Ada Prof boleh scroll yang untuk chat tu. Okey, mana ni? Tak tahu Cik Saidin kena petik lah mana satu yang perlu saya nak bagi fokus. Okey, peringkat benda ni daripada Siti Atikah Muhammad Mastam, ya. Prof, jika klien bertanya sampai bila saya akan rasa sedih begini, apa yang terbaik boleh dijawab tanpa memberikan harapan palsu. Jadi sebenarnya kesedihan ini boleh berlaku sampai satu tempoh masa yang lama selagi dia tidak menjejaskan kesihatan, dua-dua kesihatan. Satu kesihatan mental dan satu kesihatan fizikal kita. Jadi ikut klien, setakat mana dia boleh rasa bersedih. Cuma tinggal lagi semakin kita cuma bagikan information kepada klien. Dia boleh bersedih selagi mana dia nak bersedih. Cuma tinggal lagi kita bimbang bahawa bila kesedihan itu terlalu lama tanpa kita cuba untuk mengatasi. Satu perkara kan, satu kita kena kurangkan kesedihan itu. Itu satu poinnya. Yang kedua, kesedihan dengan hubungan itu adalah satu perkara yang berbeza. Hubungan antara klien dengan si mati, dia tidak boleh diputuskan sampai bila-bila. Tetapi kesedihan itu dia boleh dikurangkan tanpa mengurangkan hubungan. Jadi kita boleh bincang dengan klien. Kalau katakanlah kita dapat mengurangkan kesedihan itu lebih cepat tanpa mengurangkan hubungan kita, cinta kasih sayang kita kepada yang mati itu sebenarnya adakah lebih baik ataupun lebih tidak baik kepada kehidupan klien. Jadi sebenarnya dia tempoh bersedih ni sebenarnya sangat fleksibel. Cuma kita bimbang. Jadi kita bermakna kita kena dapat memberikan information itu dengan cara yang terbaik. Cuma kita bimbang kalau terlalu lama kesedihan itu dia akan develop. Yang kita tak mahu itu. Aspek kesihatan mental tu dia akan develop kepada isu-isu yang lain. Dia akan develop depression. Dia akan develop anxiety. Dia akan develop stress. Dan mungkin possibility dia akan develop juga dengan trauma. Yang itu tak. So kalau katakanlah dia develop depression, dia develop anxiety. Anxiety itu dah menjadi major.
sedih menjadi kedua. Kita tak